Salam sejahtera, nama saya Luqman bin Amri. Saya daripada Pusat Pembelajaran OUM Shah Alam. Nama program Sarjana Sains dalam Pengurusan Projek dan Kemudahan dengan Kepujian. Kali ini saya akan membentangkan satu kajian kes daripada subjek yang sedang saya ambil, Capital Building Performance. Dengan ini saya telah memilih syarikat Norwest Holdings. Norwest Holdings ni adalah satu syarikat pembinaan beralamat di Bukit Jelutong, Selangor. Norwest Holding adalah satu syarikat yang telah lama lah, boleh tahan lama. Dia punya falsafah dan kualiti yang bermaksud jangkaan atau harapan melalui kualiti. Teras perniagaannya pembinaan, macam saya cakap tadi, aktiviti dalam pengurusan pembinaan, pembangunan dan pembuatan. Misi dan visi untuk Norwest Holding, Norwest committed untuk menentukan kedudukan sebagai kontraktor terkemuka di pasaran. Visi menjadi syarikat yang cemerlang dalam setiap aspek, committed untuk cemerlang dalam semua yang Norwest lakukan, serta berusaha untuk menggembirakan pelanggan melalui perkhidmatan berkualiti, melalui tenaga kerja, kecekapan tenaga kerja yang sangat bermotivasi. Itu adalah visi dan misi Norwest. Ini adalah sedikit sebanyak latar belakang Norwest Holdings. So, Norwest Holding ni telah berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor PKK di bawah kelas A dan juga berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri CIDB Malaysia lah, kategori G7. Carta organisasi secara ringkas saya akan menunjukkan daripada pengarah urusan sehingga kepada bahagian projek lah. Daripada pengarah pengurusan kualiti, pengarah projek, pengarah sistem, bahagian pembelian kontrak, operasi pembinaan kewangan dan juga pentadbiran. Ini adalah salah satu carta organisasi yang cukup lengkap lah saya tengok. Projek-projek yang telah Norwest jalankan setakat ini lebih banyak tertumpu kepada pembinaan infra dan juga civil dan juga mechanical dan electrical lah. Antaranya bangunan kompleks, bangunan kerajaan, lebuh raya, jalan, bangunan, kemudahan pelabuhan, loji, tenaga, sistem pembuangan sisa, sistem pengagihan air, campuran siap bekalan konkrit, kejuruteraan mechanical, electrical, juga kerja-kerja pengurusan tenaga dan juga projek-projek turnkey. Norwest, bangunan Norwest terdapat satu bangunan, 3 tingkat, di mana setiap tingkat telah disusun dengan rapi semasa Norwest ditubuhkan lah. So, pelan lantai untuk bangunan Norwest Holding yang paling bawah ground floor. Ground floor ni adalah untuk diletakkan raw material ataupun penyimpanan bahan-bahan yang telah digunakan untuk projek-projek yang telah dan sedang dijalankan. So, fasiliti yang ada di dalam ground floor untuk di pejabat Norwest, fasiliti yang basic untuk ground floor ni dia ada tandas, dia ada pantry dan juga dia ada bahagi sedikit equipment store. Maksud equipment store ni dia lebih tertumpu kepada barang-barang kecil dan juga barang-barang seperti electrical atau elektronik. Yang kawasan yang besar ini adalah tempat penyimpanan barang-barang yang besar dan juga ada mempunyai rak-rak untuk penyimpanan dan teratur. Jadi bawah ni dia memang memerlukan kawasan yang luas dan mudah diakses lah. Dia ada pintu depan dan dia ada roller shutter dan juga dia ada pintu belakang lah ni. So, jadi akses untuk keselamatan juga diambil kira. Seterusnya kita pergi ke pelan lantai tingkat 1. Okey, untuk tingkat 1 ni, first floor,
dia lebih tertumpu kepada pengurusan. Maksudnya dia dah mula dia letakkan staff-staff dia, pegawai pekerja yang duduk di office. Di sini juga ada fasiliti basic lah. Maksudnya ada pantry. So ada pantry, ni ada tingkap. So untuk pencahayaan serta pengudaraan, ada toilet. So dia di tingkat 1 ni dia ada letak pengurusan untuk admin, contract manager. Lepas tu ni dia ada letak dia panggil open office untuk semua staff lah yang berkaitan. Lepas tu dekat sini juga dia ada discussion room. Dia menyediakan juga surau setiap di lantai tingkat 1 ni. Dan juga ini adalah ada satu bilik director. Lepas tu dan juga di dalam ni dia ada menggunakan sistem penghawa dingin lah. Macam biasalah dekat pejabat kan. So semua ada aircon lah. Okey, seterusnya kita pergi ke tingkat 2. Okey, tingkat 2 juga ada basic facility, iaitu ada pantry, ada tandas, dan bilik air, lepas tu dia ada tingkap, sistem pengudaraan dan juga pencahayaan. Open office ni, okey, ini lebih tertumpu kepada top management lah, maksudnya pengurusan atasan lah. So dia ada bilik meeting dan juga dia ada bilik director room, managing director, dan juga dia orang punya sekretari di sini lah. So top pengurusan duduk di atas dan dia ada tangga untuk akses naik dan turun di tingkat 2 lah. So secara umumnya Norwest adalah salah satu company yang telah bertapak dan juga sukses lah. So kita teruskan kepada isu-isu berkaitan prestasi bangunan dan kepuasan penghuni. Maksudnya kita nak cuba kupas lebih lanjut prestasi bangunan di Norwest punya office, dan juga maksudnya penghuni ni adalah pekerja-pekerja di sana lah. Jadi pertama kita terbagi kepada 3, iaitu reka bentuk bangunan. Keduanya keselesaan dalam bangunan, dan ketiganya kawasan-kawasan di dalam bangunan. So, seterusnya kita pergi tengok juga kita pergi ke analisis dan perbincangan mengenai reka bentuk lah. Ciri-ciri bangunan, di pejabat Norwest. So ciri-ciri bangunan di pejabat Norwest ni salah satunya keseluruhan reka bentuk bangunan, keseluruhan keperluan di dalam bangunan, keseluruhan privasi apabila diperlukan di dalam bangunan, dan juga keselamatan. So ni kita ada 4 aspek. Jadi di mana rata-rata untuk keseluruhan reka bentuk semua berpuas hati lah dengan responden yang saya telah jalankan. Di sini kita boleh tengok lah carta ciri-ciri bangunan oleh responden lah dengan lebih lanjut nanti. So itu dari segi reka bentuk. Keduanya dari segi keselesaan dalam bangunan. Maksudnya dekat dalam bangunan ni kita ada tadi seperti saya cakap lah, bilik solat, kita ada pejabat, bilik pantry, bilik air, store, pejabat dengan store. Jadinya seterusnya kawasan-kawasan dalam bangunan. So dalam kawasan-kawasan dalam bangunan ni juga ada terbahagi kepada kepentingan bangunan yang mesra alam, keselesaan pengguna, produktiviti bangunan, kualiti keseluruhan dan kebersihan. So jadi responden kita boleh tengok dekat sini carta keselesaan kualiti bangunan oleh responden. Seterusnya kita pergi ke cadangan untuk meningkatkan kualiti dan keselesaan bangunan. Maksudnya cadangan untuk meningkatkan kualiti ini pun juga saya bahagikan kepada 3, iaitu ciri-ciri bangunan. Maksudnya untuk ciri-ciri bangunan, keselesaan setiap ruangan, keselesaan kualiti bangunan tersebut. Ciri-ciri bangunan, maksudnya ruang yang luas dan teratur, wujudkan ruang privasi
bilik kaunseling serta bilik sumber. So bermakna ini boleh ditambah baik lagi supaya dia lebih menaikkan semangat dan keselesaan setiap pekerja di Norwest punya bangunan, Norwest Holding punya bangunan. So kita boleh penambahbaikan ni tidak secara mendadak ataupun secara terus. Mungkin kita boleh menggunakan ruang yang ada dengan membuat susun atur semula. Lepas tu baru kita pergi ke step yang kedua, wujudkan ruang privasi, bilik kaunseling, bilik sumber. Lepas tu mungkin maksudnya ruang privasi tu mungkin kita boleh naikkan satu partition yang lebih tinggi berbanding sekarang. Partitionnya hanya kita boleh nampak kepala lah, staff tu boleh nampak orang sebelah kan. So privasi tu lebih elok di masa akan datang boleh diperbaiki. Keduanya aliran udara yang baik. Maksudnya aliran udara yang baik dan menambah sistem ventilasi exhaust fan ni, kita boleh menambahkan satu boleh letakkan contohnya apa dia panggil bau-bauan. Lepas tu aliran udara pun kita senang dengan bau-bauan yang menyenangkan. Ketiganya, keselamatan dalam bangunan. Keselamatan ni merangkumi keseluruhan aspek seperti peralatan yang disimpan mengikut tahap bahaya. Contohnya barang-barang yang dari barang-barang kecil. Barang-barang kecil daripada site, dia nak bawa, dia nak tunjuk material, dia bawa sampai ke office. Tapi benda tu boleh mendatangkan kecederaan jika benda tu diletakkan di tempat yang tidak sepatutnya. Keduanya, kita boleh letakkan alat pemadam api di setiap aras ataupun kita boleh membuat pembaikan, menambah baik. Kita tambahkan sistem kawalan kebakaran, kita menambahkan sistem sprinkler dan juga panel-panel untuk panel-panel untuk kebakaran serta memberikan latihan keselamatan kebakaran kepada staf. Maksudnya tempat berkumpul, kita kena taggingkan setiap barang-barang, kita kena taggingkan aksesori pejabat, kursi, kelengkapan pejabat dan juga semua yang berada di dalam pejabat itu adalah lebih baik. So seterusnya, keselesaan setiap ruangan. Maksud keselesaan setiap ruangan ni, sistem pengurusan store yang sistematik. Contoh tadi dekat ground floor ada store, bermakna dia ada dia panggil stock card, dia ada file. Jadi itu adalah secara manual. Dalam masa yang sama dia boleh mewujudkan satu sistem di mana dalam talian pejabat di tingkat 2 boleh akses yang menjaga store di bawah dengan bila dimasukkan data melalui dalam komputer. So barang-barang yang diterima mesti direkod keluar dan direkod masuk. Maksudnya semua mesti ada inventory. Mesti ada rekod dan juga kena ada inventory. Jadi inventory ni pun mesti dilakukan secara berkala dan dilakukan dengan cara yang paling dipanggil di monitor. Maksudnya kena setiap kali benda yang dilakukan tu mesti update lah. So tak boleh kata hari ni keluar barang tapi tak besok lah baru tulis, tak boleh lah. Maksudnya mesti ada assign seseorang yang menjaga di store ni. So keduanya store juga penyimpanannya mesti ikut kesesuaian barang-barang projek dan juga barang-barang yang disimpan tu pula kena tengok suhu dan tahap kelembapan dekat store tu sesuai ke tidak. Takut nanti barang tu akan rosak dan sebagainya lah. Ketiganya, keselesaan kualiti bangunan. Maksudnya kualiti udara dalam bangunan memang sangat kita nampak macam biasa je, tapi sebenarnya sangat penting sebab kita duduk di dalam dengan keadaan sekarang dengan pandemik COVID ni. So jadi semua sistem kualiti udara pun kita kena ambil titik beratkan. So supaya persekitaran kerja dalaman tu sihat.
IAQ ni bermaksud indoor air quality lah, kualiti udara dalaman. So keduanya, masalah IAQ ni berlaku dalam bangunan yang dilengkapi dengan sistem pengalih udaraan, mekanikal dan penyaman udara, termasuk pendingin udara pisah. So bermakna mungkin ada kelembapan di sini. Jadi kita nakkan keselesaan dalam bangunan, kita boleh tambahkan juga satu dia panggil, contohnya sekarang ni ada sistem untuk pengudaraan. Banyak apa dia panggil, banyak perkakasan, banyak perkakasan dan juga banyak brand di pasaran sekarang kita boleh pilih lah. Keduanya, masalah IAQ ni juga boleh disebabkan oleh bahan tercemar dalaman atau pengaliran yang tidak mencukupi. So bermakna walaupun kita sentiasa dalam keadaan aircon, kita perlukan ada ventilasi yang terbaik. Dan juga kita boleh membuat cek suhu, ataupun kita sekarang ni macam-macam equipment dah ada, kita boleh letakkan satu di setiap bangunan, di setiap tingkat, supaya kita tahu suhu, kelembapan dan suhu di dalam kawasan yang kita ni. Kalau sejuk sangat pun kita tak selesa, kalau panas sangat pun kita tak selesa. Jadi benda-benda ni memang kita kena ambil titik beratkan. Keduanya, seterusnya, cadangan meningkatkan kualiti udara dalam bangunan. Mungkin kita boleh menambahkan tumbuhan hiasan dalam ruang pejabat. Maksudnya kita boleh letak satu di setiap sudut tumbuhan hijau yang kurang untuk maintenance, seperti pokok daun yang yang tidak perlu pencahayaan yang banyak. So kita tanamkan dalam pasu, dan tapi perlu ada orang yang menyelenggara. Keduanya, kita perlu ada jadual pencucian berkala dan menambah operator pencucian. Maksudnya jika ada staff kena hire ataupun ambil daripada pihak ketiga untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan, mengawal kebersihan, dan juga dia juga boleh maintain tumbuhan hiasan. So bermakna dua dalam satu. Dalam masa dia jaga kebersihan, dia pun boleh maintain pokok yang kita letak tadi untuk menambahkan kualiti udara dalam bangunan di Norwest. Lepas tu kita boleh, macam saya cakap tadi lah, boleh uji kualiti dalaman pejabat dengan letak mesin kualiti udara. Ini pun banyak di pasaran, macam-macam jenis, macam-macam saiz dan juga harga. So kenapa tidak kita boleh menambah baik, dan juga dengan kos yang murah. Maksudnya sekarang ni dah boleh beli kat online apa semua kan. Jadi itu lebih rasanya selesa lagi, dan cadangan ni boleh dipertimbangkan. Itu sahaja saya punya persembahan pada kali ini untuk kajian kes. Saya, Luqman bin Amri, mengucapkan terima kasih.